Apakah bagus sistem beraja ataupun tidak? Saya bukan pengampu sistem. Saya menyatakan pentadbiran yang dipentingkan di dalam agama ialah menzahirkan keadilan. Para penafsir berbincang perkataan wa waritha Sulaimanu Daud. Sulaiman itu mewarisi Daud. Apakah yang diwarisinya? Asy-Sya'rawi tidak bersetuju menyatakan mewarisi harta ataupun kerajaan. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan yang diwarisi oleh Sulaiman daripada Daud al-mulk wan nubuwah. Walaupun kita mungkin soal nubuwah itu bukan diwarisi, tapi maksud kerajaan itu diwarisi. Kerajaan itu diwarisi. Beza sistem beraja ialah ia kehidupan dengan raja, dengan adat-adat raja, dan sistem itu mewariskan kepada keluarga dia raja. Ada orang di Malaysia ada juga gerakan nak menegakkan khilafah. Saya rasa di Indonesia juga ada. Dan menyatakan ini adalah sistem yang tidak benar, kita kembali kepada sistem khilafah. Tetapi di dalam sejarah Islam, semua sistem khilafah itu kecuali Ar-Rasyidin ialah sistem mewarisi takhta. Bani Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Mamlukiyah, Uthmaniyah, kesemuanya mewarisi takhta. Saya bukan kata bersetuju, tapi saya ingin dan itu yang dikhabarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Abu Sa'labah Al-Khushani, dia bertanya tentang siapa At-Tahfaz. Asalnya dia bertanya kepada Bashir bin Sa'ad tentang At-Tahfazu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil umara. Adakah engkau menghafal hadis Rasulullah berhubung dengan para pemerintah? Lalu Huzaifah ibn Yaman meriwayatkan bahawasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, takunun nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha, thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha ma syaa Allah an yarfa'aha. Akan ada nubuah di kalangan kamu sehingga pada satu tempoh yang Allah kendaki, kemudian akan ada khilafah di atas cara nubuah sehingga pada satu tempoh yang Allah kendaki. Dalam sebagian riwayat 30 sana, selama 40 tahun, selama 30 tahun. Kemudian dia kata summa takunu mulkan 'adhan, kemudian akan berlakunya mulkan 'ad. Perkataan mulkan 'ad, raja, pasal mulk itu raja. 'Ad ini berlaku perbincangan di kalangan mereka. Kata 'ad itu bermaksud dia begitu mencengkam kuasa. Sebahagiannya dikata menjaga rakyat. Kemudian Nabi kata akan berlaku mulkan jibriyah, akan berlaku raja yang begitu memaksa. Kemudian Nabi kata summa takunun ala khilafatun ala minhajin nubuwah, kemudian kembali kepada minhajun nubuwah, summa syakat, kemudian baginda diam. Hadis ini berlaku panjang perbincangan tentang perkataan raja itu. Nabi SAW, jika kita ingat, berhubung dengan siapakah raja yang awal Nabi berinteraksi dengannya? Najasyi, iaitu Ashamah. Apabila keadaan umat Islam tertekan, Nabi kata, inna bil Habasyah malikan la yuzlamu indahu ahad. Di Habsyah ada raja yang tidak dizalimi seseorang pun di sisinya. Dan Nabi suruh orang Islam pergi berhijrah ke Habsyah, sedangkan sistem beraja ketika itu ialah dikuasai oleh kerajaan raja Kristian.
Najasyi seorang Kristian. Dan ini saya selalu menyebut, Islam mengiktiraf keadilan sekalipun jika berada di bawah tangan pemerintah yang bukan beragama Islam, dengan syarat dia mesti benar-benar adil. Sahabat pergi ke sana, kemudian Najasyi menganut Islam, tapi perkataan raja telah Nabi gunakan. Kemudian timbul kehidupan beraja. Saya bukan menyokong sistem apa, tapi saya ingat nak membuka pandangan bapa-bapa sarjana-sarjana di sini. Saidina Omar tidak bersetuju apabila melihat Muawiyah yang mempunyai bodyguard, pengawal. Ketika itu Muawiyah gubernur di Syam. Ramai orang kadang-kadang komplain pemerintahan Saidina Osman, menyatakan Osman banyak melantik Bani Umayyah. Sebenarnya tidak. Ia melantik pembesar-pembesar negara orang Islam dan pentadbiran khulafa dari kalangan Bani Umayyah ialah Abu Bakar dan Omar dan Nabi sendiri. Osman hanyalah menyambung, dia tidak buat pelantikan. Dan ramai orang menuduh dia melantik kroni. Dia tidak melantik kroni. Tetapi apa yang saya nak beritahu ialah apabila Umar bin Khattab melihat Muawiyah bersama dengan pengawal, Umar marah kerana Umar sendiri tidak ada pengawal, dia khalifah. Kata Umar, wahai Muawiyah, aku mendengar engkau mempunyai penjaga. Jika orang nak bertemu dengan engkau, mesti berjumpa dulu dengan pengawal awak. Muawiyah menyatakan, wahai Amirul Mukminin, kami sebuah negeri yang berada dekat dengan sempadan musuh, dan mereka mengambil kesempatan untuk membunuh para pemimpin. Maka aku wujudkan ni. Tapi perkataan yang digunakan oleh Muawiyah, kata Muawiyah, Muawiyah kata kita, nahnu, lebih kurang takbir dia, nahnu bihajatin an nurhibahum, kita berkehendak perlu untuk menggerunkan mereka, linuriyahum izzal sultan, untuk menunjukkan kepada mereka kemegahan kuasa. Maksudnya dengan menunjukkan kemegahan kuasa, musuh merasa takut. Jika khalifah itu, pemerintah itu jalan seorang-seorang, dipukul orang. Jika dia berjalan bersama dengan orang di kelilingnya, izzul sultan. Dalam sebagian riwayat, haibatus sultan. Jadi itulah, walaupun Omar tidak setuju, Omar kata, dia kata, in syi'ta amartani, jika engkau perintah, kau bagi tahu aku hentikannya. Jika tidak, aku teruskan. Omar kata, jika ia seperti yang engkau kata, maka halnya sedemikian rupa. Maksudnya Omar tidak buat, tapi Omar endorse apa yang Muawiyah buat. Ini adalah soal bagaimana sekarang ramai orang kata, kalau nak jadi pemimpin yang soleh itu jalannya seorang-seorang, naik mobil buruk. Saya rasa itu bukan. Ia soal keadilan pentadbiran, soal urus takbir yang baik, soal keamanan dan kesejahteraan. Ini juga mesti dibetulkan cara pemikiran, memasukkan elemen sufi dalam politik kadang-kadang kurang tepat. Walaupun kesufian dalam makna tazkiyatun nafs itu diperlukan oleh pemerintah, tetapi soal mengambil kedudukan yang diperlukan bukan untuk diri pemerintah, tetapi untuk izzil sultan, kuasa itu sendiri.